Jabir dan selainnya, selepas Nabi SAW tak ada, kerja mereka menyebarkan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka tak pi jual baju hak depa semayang dengan Nabi ke, tak pi buat majlis duk cium kaki lutut depa ke kerana pernah duk sujud sama dengan Nabi. Itu bukan tabiatnya. Sehingga datang manusia yang kemudian yang mengambil kesempatan yang depa tu tak pun sahabat Nabi, kemudian buat majlis-majlis yang menggunakan nama Nabi. Salam dengan tangan dia, kononnya salam dengan tangan guru dia sampai kepada Nabi. Membuat benda-benda yang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kalau nak buat, mereka patut buat. Abu Bakar patut buat, Omar patut buat, Osman patut buat kalau benda tu disuruh buat. Tapi mereka tak buat demikian. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, bagi faham kepada kita, kerana fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, kerana sesiapa yang hidup selepas di kalangan kamu selepas aku akan melihat perbalahan, perselisihan yang banyak. Baca dalil, ada dalil, tapi kadang-kadang manusia nak example, manusia nak tengok contoh macam mana kehidupan yang Nabi mahu. Nabi kata fa'alaikum bisunnati, tengok macam mana aku buat sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. So khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada zamanku, bukan setiap orang pada zaman Nabi itu baik, tak, tetapi secara umumnya. Ada juga pada zaman salaf yang sesat, Jaham bin Safwan yang ajaran sesat ada pada zaman itu. Tapi mereka yang menghayati Islam pada zaman itu lebih faham kepada tabiat Islam, lebih faham kepada tabiat ajaran Nabi, lebih daripada orang yang kemudian mereka adalah manusia yang hidup untuk menunjuk contoh macam mana Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu la syak memang orang ambil berkat kat dia, la syak dia ambil wudu, orang mari ambil wudu dia, la syak, tanpa syak. Nabi dilantik oleh Allah. Sahabat yang kemudian tentu ada keberkatan mereka, tapi mereka tak buat. Mereka tak mengambil kesempatan menjual hal-hal ini untuk kepentingan dunia mereka. Kata Jabir bin Samurah, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati aw la tarji'u ilaihim. La yantahiyanna, benar-benarlah hendaklah benar-benar berhenti. Tu dia lam, nun belakang tu semua ni ditaukid, benar-benar mesti berhenti. Aqwamun, kaum-kaum, ada riwayat kaum saja, ada riwayat aqwamun yarfa'una absaruhum ila as-sama'i fi salatihim. Mereka kaum-kaum puak-puak yang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika mereka salat. Yakni semayang tengok langit, angkat mata. Yarfa'una absaruhum ila as-sama', angkat mata mereka ke langit. Aw la tarji'u ilaihim, ataupun nanti pandangan mereka tak akan kembali lagi kepada mereka. Nabi larang orang yang semayang angkat mata tengok ke langit. Nabi kata benar-benar hendaklah mereka berhenti, sungguh-sungguh hendaklah mereka berhenti, ataupun nanti tak balik-balik
pandangan mereka. Dan sebagian la yakhtifannallahu absarahum, ataupun Allah sambar pandangan mereka. Kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha sebelum ini. Aisyah kata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Aku bertanya Nabi tentang apa? Duk pandang apa, kanan kiri dalam salat. Nabi kata, ikhtilas, yakhtalisu syaitan. Innu ikhtilasun, dia adalah sambaran yang syaitan sambar fi salatil abd, dalam sembahyang seorang hamba. Tapi dalam hadis ni Nabi SAW memberikan amaran, baginda bagi tahu mesti berhenti daripada pandang ke atas, ataupun nanti tak boleh dah mata mereka untuk melihat, tak kembali untuk melihat. Hadis ni para ulama berbahas panjang tentang nak menentukan, ataupun mereka hampir sepakat, kesemua ulama sepakat bahawasanya dilarang seseorang untuk ketika solat pandang ke langit. Jangan duduk ingat pandang ke langit lah. Kita semayang di tempat lapang, baru dapat tengok langit, khusyuk sikit, dilarang. Kadang-kadang yang berlaku ialah ketika orang rukuk, ketika rukuk dia bangun daripada sami Allahu liman hamidah, mata dia angkat ke langit. Dilarang perbuatan ini. Semua ulama sepakat bahawasanya ia dilarang. Cumanya mereka berkhilaf, adakah ia haram ataupun ia makruh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawasanya ajma'al ulama ala tahrimihi, ulama sepakat mengharamkannya. Tapi kalau kita lihat, ada juga ulama dalam mazhab Hanbali khususnya tidak mengharamkannya. Ijma' tu maksud ijma' An-Nawawi rahimahullah, imam yang agung, kadang-kala digunakan perkataan ijma', dia merujuk kepada mazhab, dia tidak merujuk kepada ijma' dalam maksud kata ijma' yang dipahami. Kalau ijma' tu tak ada orang ulama khilaf. Kadang-kadang ada istilah macam ini, bagi yang belajar fiqh mereka kena tahu. Ulama-ulama seperti An-Nawawi rahimahullah ataupun Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, mereka ni kadang-kadang guna ijma', tapi bila kita cek tidak ijma'. Mungkin kita tak tanya mereka, sedangkan mereka of course mereka tahu apa maksud ijma'. Mungkin mereka maksud ijma', mungkin itu capaian yang ada bahan pada mereka, ataupun mungkin mereka maksudkan ijma' di kalangan ulama-ulama yang mereka ambil kira di dalam masalah itu. Tapi kalau ijma' maksudnya sepakat, tidak ada orang yang terkecuali. Cumanya dalam kes ni memang kebanyakan ulama mengharamkan mengangkat mata ketika salat, tetapi ada di kalangan para ulama seperti dalam mazhab Hanbali menyatakan bahawasanya ia adalah makruh.